Kegunaan produk. Produk yang syarikat kami jual ialah kek. Terdapat pelbagai kek yang dijual di bakery kami. Kek-kek tersebut diminati oleh ramai orang dan ia juga sedap untuk dimakan. Kek bukan saja menjadi kegemaran untuk kanak-kanak, ia juga menjadi kegemaran untuk orang dewasa. Saya ingin menerangkan tentang customer segment untuk bisnes model canvas rancangan perdagangan kami. Untuk customer segment bisnes kami iaitu Blazing World Bakery, kami berteraskan kepada orang ramai. Contohnya orang pekerja yang ingin mencari makanan yang mudah untuk sebagai alas perut. Selain itu, orang ramai yang ingin menempah kek untuk hari jadi ataupun untuk majlis perkahwinan. Dan akhir sekali, orang bisnes tempatan seperti hospital, pejabat, rumah kebajikan ataupun rumah orang tua. Mereka juga dapat melakukan tempahan untuk dihantar ke tempat mereka. Kedai kek kami mempunyai 3 value proposition. Yang pertama adalah kepelbagaian kek, di mana kepelbagaian ini mampu menarik perhatian penggemar-penggemar kek untuk dan kesedapan kek kami. Kedua adalah memudahkan mereka yang mahu melakukan jamuan. Hal ini kerana kami mempunyai personal delivery. Dan yang terakhir sekali adalah penggunaan bahan yang berkualiti. Penggunaan bahan yang berkualiti ini dapat menjamin kesedapan dan kualiti kek. Hari ini saya akan membentangkan tentang channels atau saluran yang digunakan oleh The Blazing World Bakery. Antaranya ialah mereka menggunakan laman media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Selain itu, mereka juga menggunakan ejen-ejen seperti stockist, ejen dan dropship. Akhirnya, mereka juga menggunakan laman web business untuk order kek-kek mereka. Dengan ini, lagi senang untuk bakery track order mereka. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang customer relationship, iaitu hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan ini adalah penting dalam pengurusan perniagaan, dan pelanggan juga adalah aset dalam setiap bisnes kita. Contoh hubungan pelanggan adalah pertama, layan diri, seperti Dobi layan diri. Yang kedua adalah card membership. Card membership ini untuk menggalakkan pelanggan untuk datang ke kedai kita. Yang ketiga ialah personal delivery. Saya akan menerangkan tentang revenue stream. Revenue stream ni adalah aliran pendapatan. Yang pertama adalah pengiklanan. Okey. Sesiapa yang melihat iklan kami akan mendapat pendapatan daripada tontonan tersebut. Yang kedua adalah produk. Okey. Siapa yang beli produk kami ni, jadi kami akan dapat pendapatan daripada penjualan tersebut. Yang ketiga adalah perkhidmatan perniagaan. Okey, siapa yang menggunakan perkhidmatan perniagaan kami akan dikenakan charge. Saya akan menerangkan tentang semua utama yang terdapat dalam perniagaan yang kami jalankan, iaitu The Blazing World Bakery. Semua utama merupakan aset penting yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu perniagaan. Semua utama yang terdapat dalam perniagaan kami adalah bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang diperlukan untuk melakukan proses pembuatan kek. Antara contohnya tepung gandum, gula, garam dan margarin. Dan seterusnya ialah tenaga sumber manusia. Tenaga sumber manusia adalah sesuatu pekerjaan atau seseorang yang diperlukan untuk melakukan sesuatu proses yang berada dalam sesuatu syarikat. Seperti contoh, pengurus, pembuat kek dan pembuat dekorasi kek. Dan yang terakhir adalah alat pembuatan kek. Alatan yang diperlukan untuk melakukan proses pembuatan kek antaranya ialah oven, mixer dan baking tray. Daripada apa yang saya telah terangkan sebentar tadi, itu adalah merupakan sumber utama yang terdapat dalam syarikat dan dalam perniagaan yang kami jalankan. Oleh itu, sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang aktiviti utama untuk syarikat ini, iaitu terdapat 4, iaitu yang pertama adalah pembuatan kek dan yang kedua adalah penghantaran. Penghantaran itu adalah kerana kami melakukan servis COD ataupun cash on delivery. Yang kedua adalah pemasaran kerana terdapat
banyak persaingan di dalam perniagaan ini. Jadi kami perlu melakukan pemasaran. Dan yang keempat adalah mengambil pesanan melalui media sosial. Kami juga mengambil pesanan melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram dan lain-lain dan akan melakukan penghantaran kepada mereka. Key partners yang terlibat adalah pembekal pemegang roti, agensi periklanan, bekalan kek dan juga perkhidmatan roti. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan mengenai cost structure. Untuk pertamanya, kos produk. Kos produk ialah kos yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk dari awal hingga akhir. Seterusnya ialah kos pekerja. Kos pekerja ialah upah yang dibayar kepada pekerja yang menghasilkan produk. Yang terakhirnya ialah kos bahan. Untuk kos bahan ialah kos bahan mentah yang digunakan untuk membuat suatu produk.